Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak masuk tajuk baru. Sebelum saya ulas masuk lebih dalam, saya nak tunjukkan beberapa slide. Okay, awak tahu kan apa bangunan ni? Yang ada Menara Kuala Lumpur, yang ada bangunan Liberty, Statue of Liberty, dan ini adalah Menara Paris lah. Okay, do you know the height of these buildings? Awak tahu ke tinggi dia? Awak tahulah kot. Mungkin sebab bila awak type kat Google, awak akan dapatlah tinggi dia. Tapi pernah tak awak terfikir, kalau katakan tak ada lah maklumat mengenai tinggi bangunan ni, boleh tak awak kira? Boleh? Okay, macam mana? Okay, pernah juga tak tengok benda Allah ni, mesin ni? What is this and what is the function? So, kalau awak pernah tengok, biasanya dia akan guna dekat side ataupun dekat jalan lah. Untuk apa benda ni? Ini adalah untuk mengukur sudut dongak ataupun sudut tunduk. Ni dongak kita nak tengok. Okay, masa bila awak guna? Okay, ni apa nama dia? Nama dia adalah theodolite. Okay, bila masa kita guna? Okay, andai contoh awak ada satu menara Paris, awak tak tahu tinggi dia, macam mana nak kira tinggi dia? Awak ada mesin theodolite, awak boleh kira tinggi dia. Macam mana awak nak kira tinggi dia? So, awak akan berdiri dekat atas tanah betul untuk ukur. Okay, so awak berdiri betul-betul atas tanah dan awak pakai mesin tu. So, awak akan adjust mesin ni supaya dia betul-betul berada di atas tip ni lah, hujung dia. Okay, so awak berdiri berapa meter? Andai kata contohnya, okey, awak berdiri dalam 10 ataupun 100 meter. 100 meter daripada Menara Paris. So, awak adjust dia punya theodolite ni untuk dapatkan sudut dongak. So, sudut dongak adalah yang inilah. Ini sudut dongak. Okey, ini adalah tinggi bangunan. So, apa yang awak nampak dekat sini? Awak akan nampak segitiga. Segitiga apa? Segitiga sudut tegak. So, awak dah belajar segitiga sudut tegak, awak boleh kaitkan dengan teorem Pythagoras ataupun nisbah trigo. Okay, anda kata kalau sudut dekat sini ialah 35 darjah. Okay, awak nak guna teorem Pythagoras atau nak guna nisbah trigo? So, bila awak melibatkan sudut dan ada jarak, awak nak cari tinggi, awak akan kira guna nisbah trigo. So, dekat sini awak nak dia punya tinggi. So, ini tentang sini sebelah. So, tentang per sebelah awak akan guna tangent. Tangent 35. Tentang ialah tinggi dia. Sebelah ialah 100. So, H sama dengan, okay, nak tahu tinggi? 100 darab dengan tangent 35. So, awak akan dapat tinggi ni. Okay, awak boleh pakai sudut tegak. Okay, itu gunanya awak belajar nisbah trigo dengan teorem Pythagoras. Okey, tapi pernah tak terfikir macam mana kalau bangunannya sending? Okey, bila bangunan dia sending, okey, awak berjalan dalam satu jarak tertentu. Okey, so ini jarak dia. Okey, jarak dia contoh 36 meter. Ini sending yang diberi. Okey, so soalan dia, okey, awak ada sudut 60 darjah. Okay, dan awak tahu sending dia. Okay, kita alter dia punya soalan ni. Sending dia 54 meter. Okay. Bagaimana untuk mencari sudut CAB? Maksudnya sudut kat sini. Berapa darjah dia sending? Macam mana awak nak cari? Boleh tak awak guna teorem Pythagoras? Boleh tak guna nisbah trigo? Nisbah trigo dengan teorem Pythagoras digunakan untuk sudut tegak sahaja. Adakah segitiga ni segitiga sudut tegak? Bukan kan? Okey, so awak tidak boleh gunakan teorem Pythagoras ataupun nisbah trigo. Jadi macam mana awak nak cari dia punya sudut sending dia ni? Sebab itulah kita akan belajar penyelesaian segitiga. Bila masa guna penyelesaian segitiga ni, bila ia tidak melibatkan soalan segitiga sudut tegak. Okey, dalam penyelesaian segitiga ni, awak akan belajar nombor 1, petua sinus. So, petua sinus ni mana awak dapat? Awak boleh baca dalam buku teks lah. Dia melibatkan satu segitiga. Okey, kalau awak kata awak nak guna juga teorem nisbah trigo, awak boleh alter dia punya segitiga ni supaya segitiga ni dia jadi sudut tegak. So, awak cari ini dia punya tinggi. So, awak kaitkanlah dengan sin apa semua. Awak boleh baca dalam buku teks macam mana awak boleh dapat petua sin. So, bila awak dah buat, dia dah buktikan semua-semua, dia akan buat conclusion. Ini adalah petua sinus. So, petua sinus ni
adalah X per sin X, Y per sin Y, Z per sin Z. So, kalau 3 titik ni titik X, ni titik Y, dan ini titik Z. So, ini adalah sudut X. So, sudut X yang bertentangan dengan sudut X, kita namakan dia sebagai X kecil. Okey, yang Z, sudut Z, ni titik Z. So, ini sudut Z. Yang bertentangan dengan sudut Z, kita namakan dia Z kecil. So, yang Y, ni Y. So, ini sudut Y. So, yang bertentangan dengan sudut Y, kita namakan sisi dia sebagai sisi Y kecil. So, X per sin X sama dengan Y per sin Y sama dengan Z per sin Z. Ini adalah betul sin. Okay, so ingat sudut adalah bertentangan dengan sisi. Ini sepadan lah. Sudut dengan sisi. Okay, ini contoh segitiga. Segitiga ni bukan segitiga sudut tegak. Jadi, kita dah belajar petua sin. So, kita akan selesaikan guna petua sin. Macam mana nak kira F. So, awak tahu sini adalah 8 cm. Sini nak cari F. Sini 20 darjah. So, ingat sudut dengan sisi yang bertentangan. So, kat sini awak buat 8 cm bahagi dengan sin 20. So, ini bertentangan. F bahagi dengan sin 120. So, awak macam dah dapatkan F. So, awak darab silang lah. Ni buat naik atas. So, 8 darab dengan sin 120. Bahagi dengan sin 20. So, awak akan dapat nilai F. Okey, tolong bagi jawapan dalam bentuk 3 tempat perpuluhan ataupun 4 angka bererti. Okey, kalau saya kira soalan ni 8 sin 120 bagi dengan sin 20, awak akan dapat 20.256. Okey, ni 20.25671. So, awak jadikan dia 3 tempat perpuluhan, awak akan jadi 20.257 cm. Okey, ini soalan dalam buku kerja awak. Dia suruh awak tuliskan hubungan petua sin dia. So, sini adalah B, sisi B, sini adalah sisi C. So, kita nak buat B per sin B sama dengan C per sin C. Okey, yang nombor 2, X per sin X sama dengan Y per sin Y. Okey, yang nombor 3, A per sin 58 sama dengan 4 per sin 35. Okey. Next, nombor 4. Okey, nak buat macam mana ni? Okey, ini adalah sisi dia. Ini adalah sudut dia. Okey, ini adalah K. Dan K ni kalau bertentangan dia sepatutnya dekat sini kan? So, 9.4 per sin 53 sama dengan K per sin berapa? Bukan 88 Yang bertentangan dengan K ialah dekat sini. So, macam mana nak kira yang sudut yang ni? So, satu segitiga kan 180. So, 180 tolak dengan 53, tolak dengan 88. Awak akan dapat sudut di K. So, sin 39. So, hati-hati sudut dengan sisi yang bertentangan. Dia mesti bertentangan. Okay, next. Okay, raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga PQR. Cari panjang PQ. So, awak nak PQ yang ini. So, kita buat rumus petua sin PQ per sin berapa? Sin, dia mesti bertentangan. Sin 60 sama dengan 10 per sin 80. So, nak cari PQ, sin 60 dari atas. So, 10 darab dengan sin 60 bahagi sin 80. Okey, so awak kira lah. Yang nombor 2, hitung panjang KL. Sini, KL. So, ni dia punya sudut. Kat sini. Okay, so ni tak tahu KL sama dengan sin. Sin berapa ni? So, kena tolak lah. 180 tolak 62 tolak 43. 75. Okay. Sama dengan 15 per sin 62. So, dapatkan KL lah. Ni bawa naik atas. Okay, next. Nombor 3. Sebuah segitiga XYZ. Cari panjang XY. Nak cari panjang XY. So, XY sama dengan sin 35 darjah 11 minit. Sama dengan 14.6 per sin 65. So, macam mana nak buat ni? 35 darjah 11 minit tu dekat kalkulator awak tu ada function yang darjah, minit, minit, minit. Cari lah. Awak tekan lah. Sin betul 35 darjah. Tekan lagi 11 minit. Tekan lagi simbol tu. Okey. Nombor 4. Hitung panjang EF. Okay, ni pun sama lah. Awak boleh buat dia punya ni. EF ni. So, ini sudut dia. Carikan sudut dia dulu. So, EF per sin berapa?
sama dengan 56 per sin 42. So, carilah EF berapa. Okey, nombor 4. 4 dah. Okey, yang ni darjah di bawah juga sebab. Okey, yang ini dia tak nak cari panjang tapi dia nak cari sudut ACB. Sudut ACB ialah sudut cakar. Sudut cakar ni maksudnya lebih daripada 180. Okey, cakar besar lah. Okey, so kita buat petua sin kat sini. So, awak nak sudut ACB kan? ACB. So, sini. Okey, kita buat petua sin. 9.3 bahagi sin 38 sama dengan 13.5 bahagi sin CAD. Okey, kita cari naik atas sin CAB. Okey, so 9.3 duduk bawah. Silanglah darab dengan sin 38 bahagi dengan 9.3. So, sin CAB, so awak kira lah 13.5 darab sin 38 bahagi dengan 9.3. Awak akan dapat dalam kalkulator tulis 0.8937. Okey, 4 angka berti atau 3 tempat puluhan. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 angka berti. So, macam mana nak cari sudut? Kita tak nak sin kat depan dia, kita nak sudut CAB. So, awak nak buang sin ni. Bila kita nak buang sin, kalau belajar masa tingkatan 3 tu, kita buang sin bermaksud kita songsangkan sin. Bukan kita bahagi sin Kalau songsangan bagi sin, songsangan dia lah sin inverse tu ialah sin negatif 1. Okay, so cari sudut dia dekat kalkulator. Habis tekan shift sin lah. Tekan shift, tekan sin, masukkan answer tadi. So, awak akan dapat 63.34 darjah. Okay, untuk sudut awak kena letak 2 tempat perpuluhan sahaja. Sudut 2 tempat perpuluhan sahaja. Saya ulang, sudut hanyalah 2 tempat perpuluhan sahaja. Okey, sudut cakar maksudnya kurang daripada 180 Minta maaf. So, kurang daripada 180 lebih daripada 90. So, nak dapatkan sudut cakar COB ni awak tolakkanlah 180 darjah tolak 63.34 darjah. So, awak akan dapat 116.66 darjah. Okey, next. Nombor 6. Diberi sudut KML ialah sudut cakar. Sudut cakar lagi sekali. So, ini KML. So, kita buat sudut dia punya petua sin. So, 7 per sin 40. Sama dengan 9 per sin KML. So, silangkan sin KML sama dengan 9 darab sin 40 bahagi dengan 7. So, akan dapat sin KML sama dengan saratlah 9 darab sin 40. 9 darab sin 40 bahagi dengan 7. Awak akan dapat 0.826 2864. Okey, tekan inverse sin. So, nak dapatkan KML, maksudnya awak kena songsangkan sin. Okey, tekan shift, tekan sin, tekan answer. Awak akan dapat 55.73. Ingat, 2 tempat perpuluhan sahaja. So, dia adalah sudut cakar. Maksudnya, awak kena tolaklah 180 tolak 55.73. So, awak akan dapat sudut KML ialah 124.27. Okey, next. Nombor 7. EDF ialah sudut cakar. Cari EDF, lepas tu cari panjang DE. So, dia sama juga. Awak buat EDF 10.8 bagi dengan sin EDF tu sama dengan 8.2 bagi sin 42. Okey, awak dapatkan EDF awak berapa? Lepas tu sebab dia sudut cakar. Okey, awak kena buat 180 tolak dengan berapa? Okey, dah dapat sudut ni. Awak nak cari panjang DE, awak perlu sudut ni, betul? So, bila awak dah dapat sudut cakar ni, maknanya 180 tolak dengan 42 darjah tolak dengan sudut yang ini, awak akan dapat sudut FD. Sebab tu buat lagi petua sin. So, petua sin DE per dengan sin F tu. Sin F yang awak dah kira kat atas ni. So, sama dengan, okey, ambil lah 42 ni boleh. Nak ambil yang antara 10.8 ni pun boleh. So, 8.2 bagi dengan sin 42.